Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita jumpa dengan Pak Cu Bumi. Apa khabar semua? Pak Cu sihat. Dan kita telah mengalami beberapa fasa PKP. Pak Cu mengharapkan ataupun doakan agar semua di antara kita sihat dan kita dijauhi daripada pandemik COVID-19 yang melanda negara, bukan saja negara, di seluruh dunia. Jadi kita mengharapkan agar kita jaga kita dan kita jaga diri kita, kita jaga family kita, kita jaga komuniti kita, dan kemudian kita jaga secara keseluruhan. InsyaAllah kita akan dapat mengatasi, kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi pada kali ini bukan Pak Cu nak menceritakan tentang COVID-19, Pak Cu nak ceritakan tentang mineral berlogam ataupun metallic minerals. Jadi sebagaimana kita ketahui bahawa di dalam era kehidupan manusia pada masa dahulu lagi, kita memerlukan logam. Jadi logam itu adalah berpunca daripada mineral. Jadi berbagai-bagai mineral yang boleh menghasilkan logam apabila dilakukan pemprosesan untuk mengeluarkan berbagai-bagai logam. Jadi logam yang paling utama yang kita tengok di dalam era kita sebagai banyak kegunaannya adalah besi. Besi merupakan satu logam yang paling utama, yang agak dominan di dalam menyokong industri-industri, terutama sekali dari segi pembangunan dan sebagainya, di mana besi sebagaimana yang kita ketahui adalah pada masa dahulu memang amat-amat diperlukan, sehingga sekarang lomba besi masih lagi beroperasi sampai sekarang. Daripada besi itu diekstrak ataupun didapati daripada mineral yang pertama sekali, yang kualiti yang paling tinggi adalah terdiri daripada, kita panggil dia sebagai magnetite. Magnetite di mana di dalam magnetite dia mengandungi 72% besi. Dan kemudian yang keduanya adalah hematite. Hematite lebih kurang dalam 70% kandungan besi. Dan kemudian geotite lebih kurang dalam 60% dan kemudian kita ada limonite lebih kurang dalam 50% dan juga siderite itu adalah sekitar 40% kandungan besi. Jadi inilah mineral-mineral yang contribute atau memberikan kita dapat ekstrak sebagai untuk menghasilkan besi, yang besi digunakan dalam industri. Jadi tanpa mineral-mineral ini kita tak adalah besi. Jadi dari mana-mana datangnya mineral-mineral berkenaan. Dia adalah berpunca daripada dalam bumi ataupun begitu juga daripada proses yang berlaku di atas bumi itu sendiri. Jadi dengan kata lain, dia ada dua proses. Sama ada dia daripada supergene daripada atas, dan kemudian daripada hypogene, daripada bawah ke atas, atau dengan kata lain ada berkaitan dengan proses-proses dalaman ataupun daripada proses-proses magma yang melibatkan hasil daripada baki magma daripada bawah dan kemudian naik ke atas mengikut retakan-retakan yang wujud. Dan proses yang kedua adalah daripada atas, daripada supergene, di mana berlakunya proses luluh hawa. Proses luluh hawa menyebabkan pengumpulan besi, pengkayaan besi, dan kemudian akan terbentuklah satu enapan besi yang sesuai untuk dilombong sebagai biji besi. Permintaan biji sampai sekarang ni masih lagi berterusan, di mana dia adalah berkait rapat dengan industri. Sebagaimana kita tengok bangunan kalau tanpa besi tidak mendapat satu spesifikasi dalam bangunan yang sepatutnya. Kemudian yang keduanya adalah sebagai contoh di nombor besi di Malaysia ini, sebagaimana yang kita ketahui bahawa yang paling terkenal pada masa dahulu adalah daripada Bukit Besi. Bukit Besi Terengganu merupakan satu kawasan atau tempat perlombongan biji besi yang terbesar pada masa itu di Malaysia. Jadi di situlah maka biji besi banyak dikeluarkan daripada Bukit Besi, dan itu adalah menyokong industri steel industri di seluruh dunia pada masa itu. Dan di Dungun pada masa itu merupakan satu bandar yang moden
satu mana moden, di mana disebabkan oleh industri perlombongan biji besi di Terengganu. Jadi kalau dahulu dia ada memang ada jalan kereta api daripada Bukit Besi terus ke Dungun. Maknanya dengan kata lain, kalau di Terengganu dia kata tak ada jalan kereta api, memang ada. Pada masa dulu memang dah ada daripada Bukit Besi sampai ke Dungun, khas untuk mengangkut biji besi ke pelabuhan Dungun untuk dieksport ke merata-rata di seluruh dunia. Itulah cerita biji besi yang agak terkenal di pada masa dahulu. Dan juga beberapa lombong yang ada di Pahang, yang ada di Pahang, ada di Kelantan. Tapi itu adalah skala ni adalah berbeza-beza, tidaklah sebesar yang kita ada di Bukit Besi. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, yang terkenal sekarang ni adalah di Johor. Di Johor terdapat beberapa lombong biji besi yang masih lagi aktif melakukan aktiviti pengasingan biji besi. Setakat ini biji besi yang kita hasilkan di Malaysia, kita macam kita ekstrak ataupun biji besi itu kita panggil sebagai kawasan tempat melebur besi. Dan sebagaimana kita tahu dari segi sejarahnya, segi klasikalnya, kita dapat di Gunung Jerai sebagai contoh. Gunung Jerai di mana tempat dekat di kawasan penempatan awal manusia di Lembah Bujang, di kawasan berhampiran dengan Gunung Jerai. Di situlah terdapat banyak tempat-tempat untuk melebur besi, di mana di situ dia ada satu lombong biji besi, dan kemudian dari situlah adanya proses peleburan biji besi berlaku, atau dengan kata lain industri besi yang kuno ada berlaku di Lembah Bujang di negeri Kedah atau berhampiran dengan Gunung Jerai. Dan logam yang paling terkenal juga dekat Malaysia ini, banyak di kita lombong, adalah biji timah. Biji timah merupakan satu logam yang paling diperlukan pada masa itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa biji timah itu adalah, bijinya kita panggil dia sebagai calcitride. Calcitride itu mengandungi besi, mengandungi timah dan oksigen. Jadi dengan kata lain, untuk mengeluarkan oksigen, dia perlu lebur benda itu, dan kemudian untuk mendapatkan timah ataupun ingot timah. Jadi proses berkenaan kita panggil dia sebagai proses refinery untuk biji timah. Cuma di Malaysia ni ada dekat Tanjung Keramat di Penang, di mana proses peleburan calcitride ataupun biji timah untuk menjadi timah. Jadi pada masa itu di Malaysia kita ketahui bahawa pertama sekali Lembah Kintam adalah tempat di mana warisan timah di Malaysia ni memang terkenal. Memang kita mengandungi pelombong yang saiznya adalah besar-besar, dan kemudian kita menghasilkan timah, Malaysia menghasilkan timah pada masa itu adalah sebagai pengeluar utama dunia. Yang pertama kita punya production di dunia, di mana tak ada lagi negara-negara yang boleh mengatasi jumlah pengeluaran biji timah di negara kita, di Malaysia. Maknanya kita ada menghasilkan timah ada di Lembah Kintam, dan kemudian ada di Taiping, kemudian kalau kita pergi ke selatan ada di kawasan Puchong, di kawasan Ulu Langat dan sebagainya. Itu adalah merupakan kawasan besar, kawasan berskala besar pelombongan biji timah. Jadi sekarang ni kita nampak adalah cuma tinggalan daripada perlombongan berkenaan yang banyak terdapat di Lembah Kintam ini. Adalah kesan-kesan dengan kolam-kolam hasil daripada perlombongan biji timah, memang banyak terdapat di kawasan Lembah Kintam. Sebagaimana yang kita ketahui, apa kegunaan biji timah ini adalah banyak dalam industri menggunakan biji timah, terutama sekali untuk membuat alloy dan juga untuk membuat tin dan sebagainya, untuk buat bekas-bekas dan
itu adalah daripada menggunakan timah, dan sehinggalah pada lebih kurang dalam tahun 1985 apabila berlakunya proses London Metal Exchange yang collapse ataupun saham dia jatuh pada lebih kurang dalam tahun 1985, di mana pada masa itulah permintaan timah adalah menurun. Dengan kata lain, timah jatuh, dia punya harga dia sampai kepada harga yang betul-betul minimum pada masa itu, dan bermula daripada tahun 85 itulah maka industri perlombangan negara semakin lama semakin mengecil, dan sehingga sekarang inilah kalau kita tahu bahawa Malaysia cuma yang ada lombong biji timah adalah di Kelian Intan di belah Pegalang Hulu. Jadi kawasan-kawasan lain kebanyakan yang timah dah ditutup disebabkan harga yang tidak kompetitif, dan juga kesukaran yang dihadapi oleh pelombong-pelombong disebabkan oleh berbagai isu dan sebagainya. Dan itu adalah yang utama, besi dan juga biji timah, mineral yang utama yang ada di tempat kita di Malaysia. Jadi sebab itu kita juga mengandungi satu jalur emas di Malaysia ini. Kita tahu bahawa jalur tengah semenanjung Malaysia, jalur tengah dan juga jalur timur semenanjung Malaysia itu kita merupakan kawasan yang mengandungi emas. Batu Melintang, dia pergi Gua Musang, kawasan Gua Musang, kawasan Tanah Merah, dan kemudian ke kawasan Merapuh, Kuala Lipis, Raub, dan kemudian itu merupakan kawasan zon emas. Dan kalau kita ke timur sikit, bermula daripada Lubuk Mandi di Terengganu, dan kemudian terus turun sampailah ke Mersing, Johor. Itu merupakan jalur emas yang ada di sepanjang Malaysia. Jadi dengan kata lain, emas yang ada di sepanjang Malaysia ini adalah banyak tertumpu di kawasan sebelah timur daripada Banjaran Titiwangsa, ataupun dengan kata lain, dia banyak berkait langsung dengan kewujudan batuan volkanik atau batuan gunung berapi yang ada di Malaysia. Emas yang ada di kawasan tengah dan juga timur semenanjung Malaysia ini kebanyakannya adalah berbentuk telerang, di mana telerang itu berasosiasi dengan telerang kuarza, dan dalam tu terdapatnya mineral emas. Jadi emas ni dia datang pun dengan native, ataupun dengan kata lain memang emas tulen, dia tak ada campur dengan benda lain. Jadi dengan kata lain, kita tak perlulah membuat satu proses pengekstrakan yang lebih kompleks. Cuma kita perlu adalah untuk memengkayakan emas berkenaan, dan kemudian untuk refine dia. Jadi itulah proses-proses yang perlu dilakukan untuk pengekstrakan emas. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, lombong yang paling besar sekali di Malaysia ini adalah terdapat di Kuala Lipis. Jadi Kuala Lipis itu adalah merupakan kawasan yang banyak mengandung emas, dan ada juga kawasan-kawasan di sekitarnya dan juga dalam skala yang berbeza-beza. Jadi walau macam mana pun, kita di Malaysia ini masih lagi dalam proses pencarian jalur-jalur emas yang bersifat ekonomi untuk di lombong. Jadi insya-Allah kita pun tak tahulah bilakah akan adanya penemuan-penemuan terbaru tentang jalur-jalur emas yang bersifat ekonomi, yang boleh memberikan pulangan kepada negara. Jadi di samping itu juga kita banyak juga mengeluarkan, selain daripada emas, kita ada juga mengeluarkan aluminium. Aluminium itu adalah dia terdiri daripada mineral bauxite. Jadi bauxite itu adalah mengandungi aluminium di dalamnya. Jadi kita tahu bahawa bauxite yang mula-mula sekali di lombong di Malaysia ini ada di Pengerang, Johor. Di Pengerang, Johor, dan kemudian selepas daripada itu dan kemudian yang paling last sekali adalah bauxite yang ada di Kuantan, Pahang, di mana
pelombongan secara besar-besaran berlaku sehingga melibatkan isu alam sekitar disebabkan oleh aktiviti-aktiviti pelombongan yang begitu cepat dan juga sehingga mengabaikan alam sekitar. Itu adalah untuk aluminium. Tetapi bahan-bahan berkenaan bukan kita ekstrak atau bukan kita asingkan di Malaysia, tetapi kita diekspor terus ke negara China untuk diproses dalam skala yang kecil, mengeluarkan titanium kita ada juga keluar di sebagai contoh daripada mineral ilmenite dan juga rutile, yang lobong yang terkenal sekali di Ajil, Terengganu, di mana di situ di ekstrak ilmenite dan juga rutile untuk biji titanium. Sebagaimana yang kita ketahui, titanium adalah satu logam yang berguna dalam industri aerospace, aeroangkasa, jadi industri elektronik, dan juga sebagai pigment dan juga di dalam industri chemical. Apa yang Pak Chu ingin ceritakan adalah yang isu yang hangat diperkatakan adalah tentang rare earth element ataupun REE. Jadi REE merupakan satu mineral berlogam juga yang terdapat di Malaysia juga, tetapi di dalam kuantiti yang sedikit. Tetapi kalau berlaku, kalau dibuat secara besar-besaran, dia akan ada jugalah hasil daripada aktiviti pelombongan berkenaan. Jadi apa itu REE? REE merupakan satu logam yang mengandungi 17 unsur sebenarnya dalam tu. Dia adalah macam samarium, ada europium, yttrium dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dalam jadual perkalaan unsur, kita ada di bahagian bawah sekali, itu adalah merupakan REE ataupun rare earth element. Jadi apa guna rare earth element ini? Jadi dalam rare earth element ini adalah merupakan satu bahan yang amat berguna dalam industri elektronik, dalam penyediaan bateri, magnet dan sebagainya, dan kemudian banyak digunakan sebagai catalyst di dalam pengekstrakan, sebagai contoh dalam industri minyak, dalam industri petrochemical dan lain. Itu banyak digunakan bahan-bahan REE ini untuk proses-proses, mempercepatkan proses dan sebagainya. Bagaimana untuk mendapatkan bahan berkenaan? Sebenarnya REE ini memang di mana-mana pun ada sebenarnya. Di mana-mana pun ada, tetapi dia ada banyak di kawasan batuan igneous atau batuan granit. Jadi dalam batuan granit ini dia ada unsur-unsur berkenaan, dan kemudian dia akan apabila berlakunya luluh hawa di dalam granit berkenaan, maka bahan-bahan ini akan tersimpan di dalam lattice mineral lempung, yang hasil daripada proses luluh hawa berkenaan, dan daripada situlah maka apabila berlakunya pengekstrakan melalui secara kimia, maka dia akan dapat mengumpulkan bahan-bahan berkenaan, bahan-bahan REE berkenaan, dan kemudian berlakunya proses pengasingan secara kimia untuk menghasilkan bahan-bahan berkenaan. Jadi teknologi ini adalah banyak terkenal di negeri China. China merupakan pengeluar utama REE dunia sekarang ini, sebagai mendominasi negara-negara lain di dunia ini adalah China. Jadi sebelum ini adalah dari United States atau US, dan sekarang ni dah jauh ke depan adalah daripada negeri China sebagai dominan ataupun sebagai champion di dalam pengekstrakan rare earth element. Begitu juga negara kita pun bakal menjadikan satu negara yang akan mengeluarkan REE hasil daripada teknologi daripada negeri China ini. Jadi tak tahu bila akan ada pelombongan berkenaan,
Pak Chu sendiri pun tak tahu. Pak Chu sendiri tak tahu, tetapi ini adalah mengikut perancangan, mengikut apa yang diwar-warkan di dalam mass media, daripada surat khabar, dalam televisyen, daripada radio dan sebagainya. Ini adalah kita akan menuju ke arah berkenaan, dan untuk menghasilkan REE di Malaysia. Jadi apabila kita dah ada REE ni, harganya adalah memang amat tinggi, dan juga mengharapkan agar ia akan mendapat pulangan yang baik kepada negara. Tetapi walau macam mana pun adalah terdapat bermacam-macam isu yang berkaitan dengan alam sekitar dan sebagainya. Itu mestilah kita akan tengok secara halusi perkara-perkara berkenaan, supaya tidak akan berlaku kemusnahan yang besar terhadap manusia dan juga flora dan fauna yang ada di negara kita. Kita hendakkan bahan berkenaan, tetapi mesti kita menjaga juga alam sekitar kita, dan juga kita menjaga flora dan fauna, supaya benda ini tidak menjadi kesan sampingan yang besar kepada negara. Begitu juga lah dengan mineral-mineral lain yang ada di Malaysia ini, taklah terlampau banyak jika berbanding dengan negara-negara lain macam Indonesia, Papua New Guinea dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, di Malaysia kita ada juga pelambam, cuprum dan juga Cu, Pb, Zn dan zinc. Jadi kita ada juga base metal, tetapi kita ada dia punya kawasan yang berpotensi untuk dimajukan, tetapi disebabkan oleh industri yang perlombongan mineral berlogam ini dah tak berapa popular, atau dengan kata lain harga yang bukan kompetitif, maka hasrat untuk perlombongan bahan-bahan berkenaan buat masa ini masih lagi tertangguh. Jadi kalau sebagaimana yang kita ketahui bahawa pada masa dahulu di negeri Sabah merupakan salah satu negeri yang mengeluarkan tembaga yang utama di Malaysia. Dipanggil dia sebagai Mamut Copper Mine, atau Mamut Copper Mine terletak di kaki Gunung Kinabalu. Dia sudah mengeluarkan banyak biji-biji tembaga, dan juga yang ada mineral iringan yang lain, dan yang diusahakan oleh pengusaha dari Jepun. Jadi ini merupakan lombong yang terbesar pada masa itu di negeri Sabah, iaitu kita panggil sebagai Mamut Copper Mine, di mana bahan-bahan yang ada di dalam campuran daripada pelambam itu, dia ada pelambam, dia ada copper, kemudian dia ada pelambam, dan juga dia ada zinc, dan di samping itu dia ada juga gold di dalam tu, ada emas dan juga ada platinum. Jadi inilah bahan-bahan yang dihasilkan daripada Mamut Copper Mine berkenaan. Itu saja yang Pak Chu dapat berkongsi tentang mineral ekonomi ataupun mineral berlogam yang ada di Malaysia ini. Jadi mudah-mudahan apa yang Pak Chu cuba cerita kepada kali ini memberi manfaat kepada semua, dan insya-Allah pada episod yang akan datang Pak Chu akan cuba untuk menceritakan tentang mineral bukan berlogam, ya, atau dengan kata lain mineral perindustrian, untuk sama-sama kita hayati bersama. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.